Rahmatullah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kepada para penonton yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kerana podcast Fikrah dan Hujah yang dinanti-nantikan ramai kembali bersiaran edisi khas dalam bulan Ramadan, yang mana kita agak sedikit berubah siaran langsung kita pada petang ini pukul 6. Sambil-sambil kita berzikir, berdoa, mencari juadah, kita dapat menikmati sedikit perkongsian ilmu daripada Sahibus Samahah dan Profesor Dr. Rozaimi pada petang ini, insya-Allah. Tapi sebelum kita nak meneruskan perbincangan podcast kita secara santai dalam bulan Ramadan ni, saya minta supaya sahabat-sahabat dapat share sebanyak mungkin dalam grup keluarga, dalam grup taman, dalam grup di Facebook masing-masing, kerana mungkin ramai yang tak perasan perubahan time kita pada petang ini, insya-Allah. Dan kita masih lagi bersiaran bersama dengan dua tokoh panel tetap kita daripada bulan tak puasa hinggalah bulan puasa, bersama dengan Sahibus Samahah, Datuk Dr. Mufti kita. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Petang ni kita tak hidangkan apa-apa makanan lah kerana kita dalam mood berpuasa. Dan tidak asing lagi panel yang kedua, gandengan yang serasi dan juga serasa Profesor Dr. Rozaimi pada petang ini bersama kita. Apa khabar, Datuk? Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat lah. Okey. Dan pada petang ini kita punya prop dia lain sikit kerana kita bersiaran secara live daripada Masjid Alwi. Kerana petang ni, insya-Allah, dan beberapa petang dah, kita ada majlis berbuka puasa di dataran, Datuk. Dan Datuk juga bersama keluarga hadir, dan siapa-siapa yang berada berdekatan kita jemputlah. Sebentar lagi boleh secara langsung bertemu dengan panel-panelis ni. Siapa yang nak datang untuk berbuka puasa dan beramah mesra, boleh datang. Masih lagi ada sempat, insya-Allah. Kita jom Berramadan di Perlis dan jom iftar di Masjid Alwi, insya-Allah. Ada yang tanya dah tadi bila kita siarkan, dia kata di mana venue dia, di Masjid Alwi ke? Kita terpaksa rahsia agak, Datuk. Kerana kita takut podcast ni dia jadi forum perdana bila orang ada kan. Okey. Alhamdulillah. Cuma sebelum kita nak bincang tajuk kita Ramadan, antara adat, kebiasaan dan juga ibadah, ada isu-isu yang panas di awal minggu Ramadan ini. Isu yang kita rasa sepakat, Doktor, di kalangan umat Islam, isu kalimah Allah yang dicetak, distokin. Dan ini satu bentuk yang kita rasa tidak boleh diterima sama sekali. Penghinaan yang begitu jelas. Lebih malangnya ia berlaku dalam bulan yang begitu suci di kalangan umat Islam. Seolah-olah tak ada sensitiviti di kalangan umat Islam apa yang berlaku mutakhir ini. Jadi saya rasa Datuk dah buat kenyataan, dan saya rasa antara satu-satunya mufti yang telah mengeluarkan kenyataan walaupun di page rasmi, tapi tengok pada respon dia mewakili apa yang ada di sanubari umat Islam. Kata-kata menyokong statement tersebut. Datuk, komen sedikit sebagai permulaan kepada isu yang saya rasa begitu panas, yang kita rasa umat Islam berkongsi rasa sensitif. Okay, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Terima kasih. Kita dapat juga bersiaran pada bulan Ramadan ni. Dalam masa yang sama kita banyak juga program-program yang lain yang kita sentiasa live dalam Ramadan, Alhamdulillah. Banyak dah orang telah ulas, tapi beberapa perkara saja saya nak sebut ringkas kerana ini bukan tajuk utama kita pada dalam podcast kita ni. Ramai orang cakap bahawasanya pihak berkenaan telah minta maaf, kan? Saya bukan soal minta maaf, tapi saya nak sentuh sedikit soal latar keadaan. Hal itu berlaku di dalam sebuah negara, Malaysia. Malaysia ni majoriti dia orang Islam. Orang Islam yang mana bercampur gaul dengan minoriti bukan Islam. Mereka tahu sensitiviti orang Islam. Mereka tahu, kok kata benda ni mereka baru nak belajar, nak tahu. Yang ni mustahil. Kok kalau kita duduk di Europe ke, di apa ke, mungkin. Tapi untuk mereka tersilap, ini suatu benda yang sukar untuk dikata tersilap.
mereka baru tahu rupanya orang Islam tak boleh letak kalimah Allah kat kaki. Ini juga satu hal yang tak dapat diterima. Ini satu hal tak dapat diterima. Walaupun ada alasan teknikal. Alasan teknikal dan seumpamanya. Dan kita tahu pasar raya ni bukan mudah barangan nak masuk ke mereka. Dia melalui beberapa lapis tapisan sehingga diluluskan. Tiba-tiba yang itu diluluskan. Kan? Itu bukan saya sebut, ini soalnya soal kemaafan satu hal, kalau tak maaf mungkin hal lain lagi berlaku. Tapi hukuman mesti diberikan. Tidak boleh dengan sewenang-wenangnya begitu kita menutup kes ini. Walaupun ada beberapa parti politik yang cuba menjadi juara, kononnya nak minta supaya hal ini dilupakan. Ia tidak begitu mudah sebenarnya. Saya ingin juga sebut satu hal yang ramai orang sebut juga lah. Berapa lama daripada kita merdeka sampai sekarang, orang Islam majoriti dalam negara ni pernah tengok mana-mana produk orang Islam bubuh gambar Tuhan mana-mana agama ke distokin di tapak kasut dalam bentuk penghinaan. Dalam bentuk penghinaan. Orang Islam memang sensitif dengan benda syirik. Tak ada dalam masjid kita, tidak akan ada dalam masjid kita salib dan seumpamanya. Tapi adakah pernah kita mana-mana produk orang Islam cuba keluarkan benda-benda yang seperti ini bagi menimbulkan provokasi supaya marahnya agama lain? Benar juga, tak ada rekod kita ada buat. Rekod. Ada rekod tak? Tak ada. Sedangkan kita majoriti. Orang Islam tak buat hal itu. Walaupun syirik ini adalah satu topik yang utama dalam akidah Islam. Tapi orang Islam menjaga diri mereka dari syirik, mereka tak associate diri mereka dengan berhala. Tapi mereka tidak buat benda-benda macam itu untuk menimbulkan provokasi dalam satu masyarakat majmuk. Tapi ini telah dibuat oleh mereka. Dan sebab itu orang-orang politik yang bercakap hal ini, lebih baik kamu tutup mulut kamu. Kamu nasihatkan mereka, pihak berkenaan supaya memohon maaf. Dan biar mereka menerima, bukan hukuman dibakar kedai. Orang nak boikot barang, hak orang lah, orang tak mau beli. Orang Islam tak mau beli. Kerana perasaannya terguris. Kita terguris dengan kedai yang layan kita tak bagus, kita tak pergi pun. Siapa nak question kita? Sekarang kita terguris bukan soal kedai makan tak sedap, bukan soal pinggan dia pecah, bukan soal lauk dia masin. Harga dia mahal. Dia telah menyentuh perkara yang menjadi kesucian agama kita. Something sacred. Benda yang suci, benda yang tak boleh disentuh, dia telah sentuh. Dan ada pula pemain, habis tu nanti masuk syurga tak ada kaki ke? Ini main-main kan? Sedangkan dia tahu maksudnya itu penghinaan. Ini saya rasa soal kedamaian, tak payah cerita, orang Islam telah lama harmoni dalam negara ni. Tapi kamu berhati-hati dalam hal-hal yang seperti ini. Dan kalau ada tangan yang menyincang, bau mesti menanggung. Itu saya punya ulasan awal lah. Mungkin Prof. Doktor juga nak menambah sedikit tentang isu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Ahmad dan Sahibul Samaha Datuk Mufti berkenaan dengan isu ni. Pertama, kita ucap terima kasih banyak kerana Datuk Mufti sebagai otoriti agama yang kalau dalam negeri pegawai agama yang paling tinggi lah, yang mempunyai otoriti dan kuasa yang diberikan oleh raja pemerintah untuk selayaknya lah untuk bercakap dalam isu ni. Dan kita mengharapkan agar mufti-mufti lain juga memberikan pandangan dan memberikan bantahan yang sangat-sangat jelas dalam isu ni, kerana isu ni adalah isu yang sangat serius. Tak mungkin benda ni adalah satu kesilapan ataupun terlepas pandang bagi saya lah, kerana tulisan yang ada pada stokin itu merangkumi tulisan Jawi dan tulisan Rumi. Kalaulah kata tulisan Jawi saja, mungkinlah ada orang tak reti baca. Tapi ini sekali dengan tulisan Rumi yang dikenali sebagai nama yang paling agung di sisi orang Islam. Yang menyedihkan adalah sebahagian daripada puak-puak yang bukan Islam ni cuba untuk mewajarkan dengan letak stokin berbentuk salib lah, stokin dengan lambang-lambang tertentu lah, untuk mewajarkan isu ni untuk kononnya nak meredakan kemarahan orang Islam. Bukan satu benda yang besar. Saya nak sebut di sini, apa saja yang diterima dalam ajaran kamu tidak bermakna ia diterima dalam ajaran kami. Dalam Quran sebut jelas, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Kamu nak letak
lambang agama kamu distokin ke, pada seluar dalam ke, pada baju luar atau baju dalam, itu terpulang. Tetapi jangan main dengan sensitiviti agama lain. Jangan menganggap apabila kamu boleh letak lambang kamu pada tempat tertentu, maka agama lain pun membenarkan untuk kamu letak lambang agama lain, sedangkan itu bukan agama kamu. Kalau kamu nak letak, Kamu nak letak pada agama kamu. Kamu nak letak buah palsu pada tokong kamu, silakan. Kita tak pernah nak memperlekehkan ataupun nak mengutuk ataupun nak mengejek. Ini bukan ajaran agama kami. Tetapi apabila benda ni telah berlaku, kita desak penguatkuasa, autoriti untuk siasat dan ambil tindakan kepada mereka yang bersalah. Kerana apa? Minta maaf. Tetapi ia perlu diajar. Kerana ini adalah satu jenayah. Kalau dalam agama Islam, siapa yang melakukan perkara ini ada peruntukan khas, boleh sampai kepada hukuman bunuh yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Ini saya sebut ni bukan saya nak suruh bunuh pada orang awam, tak boleh bunuh orang. Peruntukan yang ada. Peruntukan dalam undang-undang, pemerintah boleh ambil tindakan sampai ke tahap itu. Kerana ini bukan satu isu yang main-main. Kerana ia adalah muqaddasat, satu benda yang mulia di sisi orang Islam. Dan ada benda yang menyedihkan saya lagi, bukan kata orang bukan Islam aja mewajarkan, orang Islam pun masuk campur juga. Dia kata benda ni sebenarnya lebih pada sabotaj. Engkau polis ke? Dia kata aja berapa belas je daripada beribu-ribu. Itu antara isu ya. Saya belas-belas ni bukan satu nombor yang patutnya kita kena risau ke. Satu pun kita akan marah. Belah-belah pun sebenarnya kita akan marah. Ribu pun kita marah. Satu pun kita marah. Dipamerkan dan dipamerkan dan dijual secara terbuka. Siapa pun boleh beli. Dan saya nak bagi tahu, kalau sabotaj pun biar orang yang bersalah dihukum. Jangan ambil tugas penyiasat. Awak bukan penyiasat. Jadi biar siasatan. Kita kalau desak. Nak backup pun pada orang. Backup tu biarlah pada desak supaya siasatan berlaku dan desak supaya yang bersalah diambil tindakan. Itu je yang kita harapkan. Okey Datuk, kita dalam bulan puasa ni memang bulan yang diajar untuk merasai kesengsaraan, kesusahan dan juga musibah. Itu yang kita berpuasa. Antaranya lah kan Datuk. Kita melihat isu Palestin ni walaupun agak sudah tidak mendapat perhatian, tapi di Perlis hatta sampai sekarang ni masih kita kunut nazilah, alhamdulillah. Dan kita tengok, kita duka cita secara jelas, kita duka cita dengan sikap dan tindakan Mesir, negara Mesir yang tidak membuka pintu sempadan Rafah dan menyebabkan terkepung di antara dua kematian kepada orang Palestin. Mungkin Datuk boleh sebut sikit, kerana Ramadan memang sinonim dengan perjuangan itu. Ya, menduka citakan sekali. Ketika kita berpuasa, bahkan kita bulan puasa ni kadang-kadang nama puasa tapi macam pesta makan kita pun. Kita tengok pembelanjaan di bazar-bazar Ramadan katanya sampai berapa bilion orang Islam. Itu negara kita saja. Tapi dalam masa yang sama rakyat Palestin dalam keadaan yang begitu susah. Dan Mesir yang sepatutnya seagama, seakidah, telah mengenakan sekatan dan pemeriksaan sehingga barang-barang makanan buruk, busuk, tak boleh masuk. Kerana takut ada masuk besi ke apa. Begitu tapisan yang dia buat hampir samalah kot dengan tapisan yang pihak Israel buat kan. Jadi di sana Israel yang musuh agama, di sini Mesir yang cuba menghalang bantuan kepada umat Islam. Kita heran bagi sebuah negara yang ada orang agama, ada institusi agama, dan tiba-tiba hal-hal yang seperti itu berlaku. Dan kita tengok kadang-kadang umat Islam di Malaysia, di Indonesia lebih sensitif terhadap masa depan orang Palestin. Walaupun kita berbeza bangsa, tapi agama sentiasa menjadi topik penting bagi kehidupan orang Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah rahmat orang kita. Tapi kita duka cita dan kita harap janganlah kerana media dah tak berapa angkat isu Palestin ni, kita pun lama-lama lupa yang mana syarikat-syarikat Yahudi pun akhirnya kita pun lepas pada ni sambung balik. Kita yang itulah kita harap jangan berlaku. Dan Datuk, mungkin agak sebelum saya nak pergi kepada doktor, secara umum, kita sebut ni secara umum, duka cita juga bila sebahagian tokoh-tokoh agama yang mungkin agak kurang sensitif apabila terlibat dengan program-program, dengan brand-brand tertentu, produk-produk tertentu yang kita rasa sepatutnya dia berlepas diri.
Kalau dia tak boikot pun dia berlepas dia. Kerana itu seakan-akan macam, pandangan Datuk macam mana? Ya. Boikot ni bukan soal brand itu saja, tapi soalnya ialah menunjukkan orang Islam sensitif. Dan sebab tu kita kadang-kadang yang berapa persen dia sampai kat Yahudi, yang ni berapa persen. Kita jangan kira macam tu. Kita kira bahawasanya kita mau mengekalkan momentum sensitivity kita terhadap apa yang dilakukan oleh Yahudi kepada orang Islam. Jadi orang agama, walaupun kadang-kadang company ni rumah saya pun ramai kan, macam-macam company kan. Tapi kalau boleh tak banyak mana kot kita dapat pun, kita elak lah supaya dia tak menjadi contoh kepada orang Islam yang lain. Supaya mereka kata tengok ustaz-ustaz pun dah okey dah dengan produknya Israel, kita pun okey lah. Duka cita sikit lah kalau hal-hal seperti itu. Okey doktor, isu Palestin, KUIP pun ada student Palestin yang kita tahu gugur syahid dan baru-baru ni. Mungkin macam mana doktor melihat sepatutnya Ramadan ni lebih marak tentang tajuk Palestin? Kita tengok Perlis je sekarang ni, negeri-negeri lain macam kan? Pertama kita alhamdulillah kita syukur kerana sehingga ke hari ini Qunut Nazilah itu masih berjalan, kerana kita tahu peperangan di sana masih belum berakhir. Dan kita juga kena beri kredit sikitlah kepada Perdana Menteri kita yang sangat-sangat berani memberikan pandangan yang lantang dalam membela saudara kita di Palestin. Mungkin kita ada sedikit perbezaan dalam isu-isu yang lain. Mungkin ada pandangan-pandangan beliau dalam isu politik yang mungkin kita tak setuju, tapi dalam isu ketegasan beliau dalam Palestin, dalam mempertahankan hak orang Palestin, sepatutnya kita berikan kredit lah, kita berikan sedikit pujian. Dan saya mengajak pada semualah supaya dalam isu Palestin ni kita letak tepi sekejap lambang-lambang parti politik kepartian kita dan kita bersatu atas dasar yang kita sama. Berdiri di belakang kepimpinan. Kita berdiri di atas kepimpinan yang membela orang Palestin. Walaupun mungkin di luar mungkin kita rasa macam aku tak undi dia, macam mana dia boleh naik jadi Perdana Menteri aku. Tapi dia telah menjadi Perdana Menteri kita, dia pemimpin kita, dan apabila dia mengeluarkan kenyataan yang kita rasa kita bangga kerana tak ramai pemimpin-pemimpin Muslim di luar sana yang berani untuk menyatakan pendirian bersama dengan Palestin di hadapan pemimpin barat. Ya, di hadapan pemimpin barat. Di hadapan pemimpin barat. Dan ini satu pendirian yang kita rasa kena beri kredit dan kita kena sokong dan kita kena doakan agar inilah pendirian setiap daripada pemimpin rakyat Malaysia. Apabila mereka dilantik jadi Perdana Menteri, mereka harus menggunakan pendekatan berani dan tegas. Bukan kerana kita suka keganasan, tapi kerana kita nak hentikan keganasan. Kerana kadang-kadang company yang besar-besar pun, semalam saya kebetulan ada iftar di jemputan. Kebetulan semalam saya di Putrajaya. Jalan balik tu nak dijemput iftar lah oleh satu orang korporat. Dan dia bertemu dengan satu company yang orang kata apa, selalu dipalitkan dengan Israel ni. Apabila dia cadangkan supaya dia sebutlah, dia kata kenapa bersama. Dia kata tak, kami tak bersama, kami menentang keganasan. Dia kata, you buatlah satu statement, kata kita menentang genocide dan yang dilakukan oleh Israel. Dia kata yang dilakukan oleh Israel tu dia tak mau letak. Dia hanya sampai tentang keganasan saja. Punya takut. Maksudnya ada company-company yang memang sebenarnya sangat takut dengan Israel. Walaupun kalau ikutkan Israel tu population dia banyak je kan. Tak sampai pun 10 juta kan. 5 juta kalau tak silap penduduk dia. Sikit je. Tapi mereka ini selamat dan mereka ini selesa sebab apa? Sebab ada Mesir yang secara tidak langsung telah membantu supaya mereka ini dapat hidup selesa. Bantuan nak masuk ke Palestin, bantuan kemanusiaan, bukannya senjata pun disekat sehingga busuk dan sebagainya. Sedangkan umat Islam itu seperti bunyan. Satu Yashuddu binaan. ba'duhum ba'dha kan. Seperti bangunan yang menguat sebahagian dengan sebahagian yang lain. Kita rasa semua agamawan di Mesir itu menghafal hadis-hadis itu dan memahami hadis-hadis itu. Tapi pada praktikal itu duka cita. Duka cita kita. Kita melihat tak ada pengamalan. Semualah negara Arab yang berada di sekitar itu, bukan kita Mesir sajalah. Bukan Mesir saja, termasuk negara lain juga. Arab Saudinya, Jordan. Cuma kebetulan Mesir ni pintu masuk. Ya, dia direct. Dan pernah dibuka masa Mursi. Saya pernah masuk ke Gaza masa Mursi. Mursi memang, tapi duka cita Mursi itu mereka hukum mati. Kan? Dan telah dihukum. Itu juga ada fatwa agamawan yang terlibat. Yang terlibat.
Cuma tadi berhubungan kenyataan maklumat Perdana Menteri, yalah sebahagian orang mereka tak mau lihat ini. Saya tidak ada pun kecenderungan nak memuji mana-mana Perdana Menteri kerana saya tak ada kepentingan dan saya tidak ada sebarang kebimbangan untuk mengkritik mana-mana Perdana Menteri sebelum ini pun ataupun siapa-siapa saja. Tapi untuk wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kita mengurangkan hak-hak orang. Untuk membuat kenyataan seperti yang dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri baru ni di hadapan negara barat yang seperti itu, in front of negara-negara yang seperti itu, bukanlah mudah. Sembang di kedai boleh, sembang di masjid pun boleh. Tapi orang politik ada environment mereka sendiri, ada keperluan politik mereka sendiri, ada support politik yang mereka perlu sendiri. Tetapi kalau dalam konteks yang seperti itu, buat kenyataan yang seperti itu, bagi saya kita patut membuat satu penghormatan dan pujian. Bukan it's not because of the political background ke apa, tetapi isu tu kita kena bersama. Kerana itu satu mempertahankan umat. Jadi kita sukar membaca kecenderungan politik panel-panel pada petang ini. Tapi isu Palestin ni isu umat Islam. Macam isu kalimah Allah pun kita politik gaya bebas. Dan itulah maksudnya kita political blind. Maksudnya kita tak tengok siapa yang cakap. Kita tengok apa yang dicakap kan. Maksudnya kalau apa yang dicakap tu baik, maka kita sokonglah. Tapi kalau apa yang disebut tu tak baik, maka kita berilah teguran. Taklah bermakna bila kita beri teguran tu kita benci, tak. Tapi kita rasa kita tak setuju, itu saja. Okey Datuk, balik kepada tajuk perbincangan kita kan. Ramai juga yang komen dia kata Ramadan ni janganlah panas-panas sangat kan. Tapi kalau tak panas tu dia tak meriah pula nanti kan. Sebab kebenaran ni dia kena sampaikan. Datuk pernah menulis berpuasa tak boleh berpisah daripada dalil. Kan ada artikel yang Datuk komen kata banyak benda yang kadang-kadang membatalkan puasa tapi tak membatalkan puasa. Dan kadang-kadang ada kecenderungan pula orang ni dia suka puasa orang batal daripada puasa orang sah kan. Dan kadang-kadang macam-macam jenis amalan. Nak masuk bulan puasa pun kena mandi puasa. Katanya dalam puasa tak boleh mandi. Macam mana Datuk melihat sedikit Ramadan ni yang kita baru seminggu lebih ni tu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ramadan ini adalah satu program yang Allah buat untuk kita. Cuba kita bayangkan, kalau Allah hanya bagi kita semayang, tak ada something yang kita nanti-nanti. Tapi Allah ni kasihan kepada kita. Dia bagi kita Ramadan, dia bagi haji. Kita sentiasa tunggu musim haji, musim Ramadan. Ya, betul. Ada perasaan tu. Ada perasaan tu. Bila Ramadan nak masuk, kita ada kegembiraan Ramadan. Tapi orang yang masuk Ramadan ni macam-macam orang. Dia gembira pasal apa? Ada orang macam-macam. Dia gembira kerana nak raya ada. Ada orang gembira kerana dia boleh buat program-program apa-apa yang boleh mendatangkan kewangan kan. So, berbagai-bagai lagi. Tanpa menyebut salah atau betul, tapi dia punya tajuk utama segala program-program ibadah yang Allah buat ni, apa dia benda yang betul dia nak capai. Kalau kita faham yang itu, kita akan mudah bincang yang lain. Solat, puasa, zakat, haji, apa yang Allah nak suruh kita capai. Kalau kita tengok Quran, simple saja. Benda yang Allah nak suruh kita capai ni, benda ustaz pun boleh, Ustaz Mat pun boleh buat. Kalau nak buat, Ana pun boleh buat, Dr. Rozami boleh buat, Profesor besar di universiti double degree, double PhD pun boleh buat. Orang kampung di jalan pun boleh buat. Semua orang boleh buat. Dan adil dalam nak capai benda ni. Tak ada kok dia ni kaya, peluang dia lebih banyak, orang miskin. Tak, adil. Apa dia? Maghfirah, keampunan Tuhan. Itu man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Keampunan. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan Allah, ganjaran Allah, ghufira lahu. Dia punya package dia, tawaran yang diberikan, keampunan. Keampunan ni kadang-kadang tak jadi besar sebab kita tidak tahu menilai makna keampunan. Quran kata apa? Saya selalu sebut hal ni. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera, wasari'u, lari kamu, usaha kepada keampunan Tuhan kamu. Dan ada sampingan keampunan tu dapat apa? Syurga yang luasnya bagi langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Ayat lain,
sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardh. Kamu sabiqu pun lumba-lumba juga. Kan? Itu orang musabaqah tau. Lumba-lumba. Kepada keampunan Tuhan kamu. Dan syurga yang luasnya bagi langit dan bumi. Tak tahulah langit ni sampai kat mana. Tapi Allah kata luaslah syurga Allah bagi. Tak berebut kita tanah banyak berebut sekarang kan. Tempat banyak berebut. Ini program dia. Program dia kalau kita dapat mencapai keampunan, kita berjaya dalam program ni. Kalau kita tidak dapat mencapai keampunan dalam solat, dalam puasa, kita tak berjaya. Kalau kita clear yang ini, kita akan dapat bezakan antara ibadah dengan adat. Sesiapa yang masuk dalam Ramadan kerana nak keampunan, maka berarti dia mencapai tujuan dan mendapat keampunan. Bila dapat keampunan, dia dapat yang lain semua. Sakinah, ketenangan, kebahagiaan, keberkatan rezeki, keberkatan umur, ilmu. Allah lapangkan dada, Allah berikan dia akal yang bagus, Allah berikan ilmu, tak kira lah ilmu kalau laduni pun laduni yang Allah beri pada dia. Allah campurkan ilham. Kalau dia mendapat keampunan. Kalau dia tak dapat keampunan, semua pakej ni, hak lain tu pakej dunia mungkin dia dapat. Kuri, meniaga lebih. Bukan kata salah, tapi bukan core kepada program, bukan core kepada tujuan asal program. So semua kita ni yang dengar ni, termasuk diri kita, soalan yang terbesar bagi setiap program ibadat, semayang malam kita ke, solat kita ke, puasa kita, Tuhan ampun aku ke tak? Kalau kita dapat kepada satu maghfirah, Allah ampun kita, hak lain tu tak apa, InsyaAllah kita dapat. Tapi kalau dia tak ampun kita, yang lain kita dapat. Untuk ampun itu tadi, tak boleh cara saya, tak boleh cara Ustaz Ahmad, kena cara yang Allah yang tunjuk dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Bukan kata salah nak berniaga bulan puasa, tak salah. Bukan kata salah nak berkurih, tak salah. Tapi itu bukan core program. Sebab tu anda selalu sebut untuk akhirat wasari'u sabiqu, lumba-lumba. Untuk dunia, wallazi ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Dia jadikan bumi ni mudah untuk kamu, famshu, kamu jalan, tak payah lari. Bukan salah berlumba, tapi akhirat lari. Tapi kita sampingan tu kita lari. Kan? Hak akhirat kita jalan. Sedangkan Quran tu lari yang akhirat. Masuklah diri kita pun kan. Tapi sebab tu bila puasa, ini core. Bila kita faham core, asas puasa, kita baru boleh faham yang lain. Tak timbul lah nak buat ni yang kita cerita tengok. Kita ambil yang obvious tu. Ada negara kan, semayang tarawih paling cepat sekali kan. Dia nak buat apa sebenarnya? 20 berapa tu lah, sampai minit. Tak dengar kita tak tahu dia cakap apa. Dia nak semayang ke? Tujuan semayang tu keampunan tadi. Adakah dia mendapat apa yang Allah kendaki dengan cara begitu? Termasuklah puasa. Dan termasuk amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi ini asas dia, supaya kita semua sedar. Kadang-kadang kita terbabas, Ustaz. Ana pun mungkin terbabas, mungkin juga sebagai orang terbabas juga. Dalam sibuk dalam perjuangan, sibuk dalam dakwah, kadang-kadang kita terlupa nak tanya, kita dakwah untuk apa? Untuk nama kita? Untuk Allah ampun kita. Kita sibuk pasal benda-benda teknikal ni menjadikan kita sibuk. Macam orang susun program di masjid lah. Ni kita buat perlih ni, jom Ramadan di perlih. Kadang-kadang kita tanya juga, aku nak kempen perlih ke, aku nak kempen besar ni? Kan? Yalah, barnamish program tu untuk orang dapat manfaat. Bukan tujuannya masalah puasa di perlih ke, di Selangor ke, sama saja. Tujuan kita nak offer program tu. Tapi at the end of the day, yang kita cari ialah keampunan Allah, maghfirah. Kalau kita betulkan itu, insya-Allah kita dapat bincang hal-hal yang lain. Doktor tengok di Malaysia ni macam mana rata-rata masyarakat Muslim menghadapi Ramadan. Sebab benda ni dah jadi macam saban tahun dia satu benda yang berulang. Pertama ya, kita nak pukul rata tak boleh lah. Tapi ada beberapa kategori manusia lah.
Manusia yang pertama ialah golongan yang apabila masuk Ramadan, mereka memikirkan tentang habuan dunia lah. Yang Datuk sebut tadi tu, bila Tuhan suruh jalan je atas dunia ni kan, famshu fi manakibiha tu, tapi dia berlari lah kerana dia nampak keuntungan yang dia bakal dapat. Maka berebutlah mencari dunia. Bukanlah benda tu salah, tapi kalau sampai kepada merugikan peluang dapat keampunan tadi tu, maka dia termasuklah dalam doa Jibril, yang mana Nabi SAW kan naik 3 mimbar kan. Nabi sebut amin. tiga anak tangga tu Nabi sebut amin, amin, amin kan. Lalu bila sahabat tanya, Nabi kata, tadi Jibril datang kepada aku dan berdoa, raghima anfu abdin adraka walidayhi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Faqultu amin. Faqala raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Faqultu amin. Summa qala raghima anfu abdin zukirta indahu falam yusalli alaik, atau kama qala. Hadis riwayat Ibn Hibban juga riwayat, Ibn Khuzaimah juga riwayat dengan lafaz yang sedikit berbeza tapi maknanya hampir sama, iaitu Nabi SAW menyebutkan amin, 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 ya Allah mustajabkan doa ini 3 kali. Bila sahabat bertanya, maka Nabi SAW menyebutkan, tadi Jibril berdoa pada aku. Jibril mengatakan yang pertama, malang bagi seorang hamba apabila dia ni dapat hidup bersama dengan kedua ibu bapanya ataupun salah seorang daripadanya, tetapi tidak dapat masuk syurga kerana kebaktian dia kepada keduanya ataupun salah seorang daripadanya. Maka Nabi SAW menyebutkan amin. Kemudian doa yang kedua ni yang penting lah. Malang bagi seorang hamba apabila Ramadan masuk kat dia, tapi bila Ramadan beredar dia tak dapat keampunan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah mustajabkan doa ni. Yang ketiga, Jibril doa, malang bagi seorang hamba bila nama Nabi disebut di sisinya tapi dia tak berselawat ke atas Nabi SAW. So, manusia yang mengejar dunia ini kena pastikan bahawasanya dunia itu tidak menghilangkan fokus akhirat dia. Yang kedua ialah golongan manusia yang tak ambil peduli pun. Dunia pun tak ambil peduli, akhirat pun tak ambil peduli. Dia ikut dia je lah kan. Dan ada juga di kalangan manusia yang dijadikan Ramadan ni rutin dia. Maksudnya dia tak rasa pun Ramadan ni istimewa, tapi dia kata dah orang ramai puasa, aku puasa kan. Datang puasa aku. Aku pun puasa lah. Tapi itu yang sampai kepada satu tahap, dia bukan Ramadan ni asalnya adalah untuk mengawal nafsu. Sebab itu di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala kata apa? Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im kan. Bila ada orang ajak dia bertengkar ke bergaduh ke, orang maki hamun dia ke, sebut aku berpuasa. Maksudnya dia apa? Kontrol lah. Dia ajar untuk kontrol diri dalam keadaan mood yang tak berapa nak baik sebab perut lapar dan penat dan sebagainya. Tiba-tiba orang maki hamun dia, sepatutnya lagi panas saja tapi Tuhan suruh kawal. Maksudnya kawal, tapi dia bukan kawal, dia bela. Ini kita tak mahu lah. Bela nafsu ni maksudnya sabar, belum waktunya lagi. Sabar, belum waktu. Bila masuk aja azan dan dia makan tu, kadang-kadang kita tengok bila masuk bulan puasa sepatutnya makin slim, tapi ada manusia bila masuk bulan puasa dia makin tembun. Itu something kena check balik lah kan. Kita pun pernah juga buat benda yang sama, tapi kita kena sama-sama muhasabah. Ni bila saya sebut ni bukanlah saya ni orang yang baik, terbaik di kalangan, tak. Kita sama-sama muhasabah dirilah. Kerana Ramadan ni ataupun puasa ni Allah Ta'ala turunkan dalam Quran, kutiba alaikumusiyam, dia wajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala sebut lagi sekali, nak bagi tahu kepada bahawasanya puasa ni ataupun Ramadan ni benda yang istimewa, sampai Allah Ta'ala sebutlah hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syahwatahu li ajli, atau kama qala. Allah Ta'ala kata puasa untuk aku dan aku beri ganjaran kepada orang berpuasa, dia meninggalkan makan dan minumnya kerana aku, yakni kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia ni dia kena jadi golongan yang apabila masuk Ramadan, fokus utama dia, aku nak dapat keampunan. Fokus utama kita semua, aku nak dapatkan keampunan, aku nak ambil sebanyak mungkin peluang yang ada. Sebab itu bila sebut tadi rutin tadi tu, bila sebut rutin, yang sampai solat tarawih
20 rakaat 6 minit tu, sebab dia rasa benda tu rutin lah. Dia tak rasa benda tu special. Sebenarnya bila kita masuk bulan Ramadan ni, kita kena rasa tarawih tu special, puasa tu special. Jadi kita feel, kita rasa Tapi tak ada, masa lakukan tu tak ada dalil yang larang. Tak ada dalil yang larang. Dan itu masih dihilang roh. Maksudnya, sebab tu ulama dulu sebut kan, kun rabbaniyin wala takun ramadaniyin kan. Kunu rabbaniyin, jadikanlah kamu ni Allah, orang yang beribadat kerana Allah, bukan beribadat kerana Ramadan. Maksudnya Ramadan itu sepatutnya mendidik diri untuk kita ni jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Datuk, antara benda yang kita risau lah dalam bulan Ramadan ni, macam ya, kita sebut tadi kan, kita ada salat, kita ada puasa, dan bulan ni memang bulan yang sangat begitu dahsyat orang kita bersedekah ni, dengan iftarnya, dengan, tapi sebagaimana yang juga sahabat-sahabat takut, amalan kita ni tak ada nilai, tak diterima di sisi Allah Ta'ala. Nabi kata ramai orang lapar, boleh apa puasa dapat lapar, orang yang salat malam dapat letih. Ya, itu yang kita sebut tadi. Apa yang orang nak capai daripada program-program yang Allah atur ni, bukan ni program masjid, ni bukan program jabatan. Ramadan ini adalah program yang diatur oleh Allah untuk kita, untuk mencapai tadilah keampunan tadi. Tapi kalau itu tidak ada, kita tidak dididik dengan hal tu, kita akan tengok ada orang semayang tak apa semayang, pergi puasa dah. Kan? Kerana kalau kita tanya pasal apa? Puasa, semua orang puasa. Kita pun, dia puasa untuk apa? Ya bukan kita kata tak payah puasa. Tapi maksudnya, kalau dia tahu puasa tu kerana mencari keampunan Allah, menjunjung titah perintah Allah, solat lebih tinggi daripada saum. Ya, walaupun sama-sama titah perintah Allah lah. Maksud lebih banyak arahan orang yang tak solat, dalil-dalil tentang kufur dan seumpamanya sangat kuat tentang orang yang tak solat ni. Maksudnya jika dia tak solat dengan keadaan menghina solat ataupun merendahkan solat. Tapi itu tak masuk dalam fikiran orang. Jadi puasa kadang-kadang, sebab tu ada sebahagian orang selebriti yang mana macam-macam dia buat, tapi kita program iftar bersama, tak apalah, baguslah kan. Tapi jaranglah orang nak program jom kita solat bersama kan. Kerana tadi. Dan satu lagi ialah, ini tadi saya sikit nak sebut tentang keampunan ini ialah, Quran kata asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Syaitan janjikan kepada kamu kemiskinan dan suruh kamu buat jahat, buat tak elok, keji. Allah janjikan keampunan. Sebab tu orang kalau dia tak pergi kepada bab ni dulu, dia solat, ustaz, apa solat nak bagi menega laku? Ustaz, apa bacaan Quran, ayat mana je Quran kalau kita baca nanti kita akan dapat ni 1000 muka ke? Dia pergi pada situ. Dia pergi yang untung dunia. Dunia dia ketakutan kepada kerugian dunia. Syaitan menakutkan dia, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Allah janjikan kepada kita maghfiratan minhu. Allah promises forgiveness from him, keampunan daripada Allah. Okey. Kalau kita tahu yang tu, maka kita sekarang zaman Facebook ni. Contoh tadi Ustaz Mat sebut masalah puasa. Dalam zaman Facebook, atau bukan Facebook lah, medsos lah, ulas maki orang sama juga. Itu dalam hadis Bukhari kan, man lam yada' qaul az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tak meninggalkan qaul, Nabi kata qaulul zur, perkataan bohong, dusta, wal amal bihi, dan amalan dan beramal dengannya, Allah tak perlu pun dia tinggalkan. Maksudnya puasa apa tu? Kan? Dia tak perlu pun dia tinggal makan dan minum dah. Kadang-kadang sekarang ni mungkin dia pendustaan yang paling besar sekali, dusta pada nama Allah. Benda yang Allah tak suruh, dia kata Allah suruh. Dusta pada nama Nabi, adik-adik palsu. Mereka amalan, adik-adik palsu umpamanya. Kemudian dusta pada orang lain.
Kan? Kadang-kadang bulan puasa ni kita tak sama juga orang. Kadang-kadang hatta orang kadang-kadang nampak beragama tapi juga kita pun jauh dari hal-hal yang seperti itu. Oh, dia kata depa ni pok-pok ni duk kata imam-imam mazhab Buddha. Tengok contohnya. Dalam bulan puasa lah dia bohong. Dia mungkin rasa dia buat macam tu lah dia pandang buat apa dia, bukan Dr. Ruzami nak hantar LOD kot. Bulan puasa pun tisat. Tapi dia lupa semua perkataan ni dan perkataan dusta yang dinukilkan kepada dia dengan menuduh orang tu menghina imam-imam atau menyatakan orang tu tak pakai tak pakai dalil dan seumpamanya yang mana jelas dia salah faham daripada apa yang orang kata. Bukan dia salah faham tu mungkin juga boleh lagi dimaafkan. Dia tak ada faham langsung, dia hanya buat tuhmahan. Dan tuhmahan tu dia buat, dia tulis, dia kata ni pok-pok ni mana percaya kat Nabi Muhammad, pok-pok ni mana mau selawat, pok-pok ni mana mau baca Quran, pok-pok ni kata Yasin tak boleh baca, haram. Tengok perkataan-perkataan tu, depa yahsabunahu layyina wa huwa, Quran kata tahsabunahu layyina, Quran tak apa, wa huwa indallahil azim. Tahsabunahu, kamu sangka dia ringan. Mungkin dia kata sebenarnya alhamdulillah, dia kata pun orang kita macam ni juga hidup kita alhamdulillah. Tapi dia akan berhadapan dengan semua benda tu di mahsyar kelak, termasuk dengan puasa-puasa dia sekali. Bukanlah saya nak sebut, termasuklah kita juga kalau kita buat benda yang sama. Hal-hal yang seperti ni dalam kehidupan beragama. Dusta, cakap. Kadang orang bulan puasa maki dia boleh tahan juga. Kan? Maki. Dan sama juga artis-artis yang mungkin kita boleh sebut juga. Kalau boleh berilah sedikit penghormatan pada bulan Ramadan. Tak payahlah program-program yang obvious. That is not the spirit of Ramadan. Kadang-kadang disemarakkan oleh unsur-unsur agama pula. Seolah-olah Ramadan tu yang tu tujuan dia. Bersukaria, buat apa dan seumpama. Bukan kita kata Islam melarang senyuman dan tawa. Tapi itu bukan tujuan Ramadan. Kita keluar daripada universiti ataupun madrasah Ramadan ni dengan mengharapkan keampunan. Saya nak nasihatkan diri saya lah, sahabat-sahabat juga kadang-kadang. Banyak program-program TV dan seumpamanya ni. Kadang-kadang bila dijemput tu okey, ramai juga kita dapat jemputan. Tapi kita kena nilai juga. Ia menjadikan orang lebih dekat dengan Allah, lebih menjadikan orang semayang malam, solat malam, baca Al-Quran, orang bersedekah, atau sebagai program bernama agama tapi hiburan dalam Ramadan. Lebih hiburan kepada satu gelak tawa yang satu benda yang bukan itu tujuan Ramadan. Cerita-cerita yang tak manfaat. Ramadan datang dengan package dia, package doa, package baca Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Fakih Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kan? Tapi kita tengok tu kadang-kadang bila pi tempat-tempat hotel-hotel buka puasa, elok-elok azan maghrib dengan makan dengan kugiran apa semua tu macam mana? Dia kata sebab lepas buka puasa tak apa kot. Yalah, kalau kita semualah, saya rasa semua kita rasa macam tu. Macam kalau kita terlepas bangun malam pada bulan Ramadan, macam perasaan kita. Pada bulan lain kalau kita terlepas satu malam tak bangun Ramadan, kita akan rasa macam mana? Bersalahnya kita pada diri kita. Macam mana bulan Ramadan kita terlepas, duduk bersembang sampai pukul 2 pagi, duduk bernyanyi, duduk pi merempit, tiba bangkit tidur subuh, tak bangkit subuh, dengan sahur-sahur pun tak baik, basuh pergi kerja, macam-macam manusia. Bukanlah wajib qiyamul lail tu, tapi maksudnya kalau itu manusia akan rasa beban. Apatah lagi tidurlah, sekurang-kurangnya semayanglah 5 waktu. Pergilah masjid bulan-bulan Ramadan ni, subuh sekurang-kurangnya tak pergi, bangun pergi masjid. Kemudian bersedekahlah, kontrollah mulut kita sama. Dan ini semua, ini program Ramadan. Tapi kita dah tersasar ni bila package Ramadan. Macam-macam kan. Kita dah jadi begitu. Dan ini tak, sebahagian pasar raya kita pergi dah raya dah. Jadi ini kita tersasar daripada
apa sebenarnya yang kita cari dalam Ramadan ini? Doktor, tak ada lagi lah dosa yang Tuhan kata sedara kepada syaitan ni melainkan membazir. Minum arak, berzina, berjudi pun tak jadi sedara syaitan. Tapi membazir ni sedara syaitan. Dan kita tahu bulan ni syaitan diikat. Tapi banyak juga sedara-sedara dia tu yang ada kan. Membazir dahsyat tu, berbilion-bilion tengok dalam komen sikit kan. Adakah saudara meninggalkan saudara? Dia pertama sekali memang betul lah, dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, atau kama qala. Nabi SAW menyebutkan apabila datang Ramadan maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Para ulama adalah yang berbahas, ada yang mengatakan betul-betul lah kena ikat tu kan. Ada yang kata tak, yang itu hanya bahasa metafora kerana menurut mereka yang dimaksud oleh Nabi SAW belenggunya syaitan tu sebab syaitan tak dapat nak goda kita kerana kita pada waktu ni macam tak apa nak ada mood sebab kita penat ataupun kita perut tak kenyang lah. Jadi ada yang kata yang diikat tu yang golongan yang ganas sajalah. Ada sebagai riwayat sebut maradah. Tapi kat sini kita tengok betul lah, kalau betul lah syaitan tu yang ganas pun diikat dan sebagainya, tapi masih ada orang kata apa, masih ada lagi perbuatan saudara-saudara syaitan ni berlaku dengan pembaziran. Kenapa? Kerana kita 11 bulan kita telah ditarbiah dengan sesuatu yang jahat lah katakan, umpamanya. Jadi benda tu dah jadi satu macam, dalam bahasa sains kita panggil apa? Kinestesis. Dia macam, saya pernah satu ketika bawa kereta. Masa tu kerja dekat Perak. Kerja pejabat agama, pegawai zakat lah. Tiap-tiap hari nak pergi kerja lalu kot jalan tu. Jadi hari tu kebetulan hari cuti. Kan? Kita sebenarnya nak ikut jalan lain. Nak pergi bazar Ramadan. Hari cuti. Tapi oleh kerana dah lalu kot jalan tu setiap masa, setiap hari duk lalu kot jalan tu, sampai hari cuti nak pergi bazar Ramadan ikut jalan lain, lalu kot jalan tu juga. Sampai dekat-dekat nak masuk simpang nak pergi ke Seri Iskandar tu pun fikir, aku bukan nak pergi sini. Maksudnya apa? Maksudnya manusia ni dia ditarbiah. Biasanya kalau dia biasa ditarbiah dengan sesuatu, dia akan biasa melalui jalan tu. Ni orang Arab panggil apa? Sulukul jadah, melalui jalan yang biasa. Jadi apabila kita dah biasa dengan sesuatu yang dinamakan sebagai pembaziran, ataupun kita selalu duduk dengar bisikan-bisikan syaitan, jadi bila bulan Ramadan ni bisikan syaitan tu mungkin tak ada ataupun berkurangan, tapi oleh kerana dah terbiasa, jadi tabiat lah. maka dia telah menjadi tabiat. Jadi sebab itu Nabi SAW sediakan package yang banyak ni, supaya package ibadah yang banyak ni, siang kita berpuasa, malam kita salat. Kalau ikut logik akal, siang dah puasa, malam tu penat kan. Kita bila lepas berbuka ni, katalah kita buka, lepas tu kita baring kejap, mesti lena ya? Sebab kita dah hilang tenaga. Tapi kenapa malam tu disuruh kita hidupkan? Supaya kita sedar yang kita ni tak nak bagi ruang pada syaitan untuk membisikkan sesuatu kerana kita sibuk dengan ibadat-ibadat. Jadi patutnya bulan ini menjadi satu bulan yang benchmarking kita. Satu bulan yang menjadi benchmark. Kalau kita tak dapat seluruhnya beribadat seperti mana bulan puasa, at least kita dapat separuh untuk kita buat di luar pun, bulan luar pun okey dah. Maksudnya paling tidak solat malam tu ada, paling tidak puasa sunat tu pun kita buat, supaya kita rasa sentiasa diri kita tu dikawal. Dan sebenarnya bila Allah Ta'ala suruh kita berlapar ni, antara hikmahnya supaya kita rasa penderitaan orang miskin. Jadi bila antaranya. Jadi bila kita membazir, kan, bila kita beli banyak sangat, masa apa beza kita dengan orang miskin? Kita disuruh puasa ni supaya kita share the same feeling that orang miskin rasa. Tapi orang miskin tak beli benda yang banyak-banyak membazir ni kan. Jadi sebab itu kita putih jari ke tak? Ada satu kisah sampai dia beli kuih kan. Dekat ujung meja tu ada bata merah. Bata yang bata merah tu, itu pun dia nak beli juga. Dia tak nampak itu bata. Sampai tu jual, ini bata je tak jual. Punya dahsyat tu. Kemudian masa buka puasa kan habis pun. Dia tak habis. Kalau dia beli nak bagi kat orang lain sama okey lah kan. Beli banyak. Tapi kalau masalah beli, mata kita tu bila tengok, ni semua sedap, semua sedap.
Bukan kita larang orang pergi bazar Ramadan. Yalah, tapi kalau mengurangkan pergi bazar Ramadan pun bagus juga asalnya kan. Sebenarnya ini pun satu, yalah, kita ni pasal bulan ni lah semua fikir. Bulan ni lah fikir nak makan yang tu lah, fikir makan banyak bulan yang lain. Macam kita, orang kita pergi Mekah kan. Pergi Mekah sampai pagi esok lah fikir nak makan si lemak lah roti canai. Yang kau duduk bertahun-tahun kat Malaysia ni makan lah. Masa kau begitu lah kau fikir nak makan benda-benda yang ada macam, yang bawa dari Malaysia. Ada yang bawa tu macam lah kau tak mungkin fikir dia tak balik lah kau. Itu betul. Sebab tu tak bagus orang kita ada anak kata dia pergi negeri tu. Satu ke orang yang layan kita. Ni orang yang dengar kita okey kan. Kita pergi satu negeri. Saya sampai kami dah sambut Datuk ni, kami bagi makan nasi. Kita pergi Qatar ke, kita pergi Bahrain ke, kita pergi negeri Arab ke, UK ke. Kami nak jamu Datuk makan nasi lemak. Aku baru main daripada Malaysia. Dia yang teringin. Dia yang teringin. Sebab dia duduk lama. Dia ajak kita nasi lemak apa. Kita main nak makan yang lain lah. Kita nak makan lah, makan tempat tu kan. Makan Turki ke. Nasi lemak pun semalam tu kan. Tadi saya nak jumpa Datuk, agar saya nak makan. Bukanlah terima kasih lah jamu tu, tapi maksudnya menu salah. Kadang-kadang orang main rumah kita, orang besar kan, kita pergi cari makanan mahal-mahal, dia makan. Buat apa? Dia sebenarnya dah jemur dah. Dia bagi kita makan lah. Orang kampung bagi orang kampung makan lah. Bagi dia. Kita salah pilih menu. Bulan puasa tu macam-macam. Okey, Alhamdulillah Datuk, kita sedar tak sedar dah sejam kita bersiaran. Alhamdulillah tontonan kita pun tengok live ramai, Alhamdulillah. Walaupun dalam saat ni Datuk sedang berjuang ni di Bazar Ramadan ni. Sambil nak pilih makanan, dia pun duduk dengar kita, Alhamdulillah. Dan sebelum kita nak mengakhiri podcast siri yang ke-15 Ramadan edisi yang pertama ni, pihak kami Fikrah dan Hujah ingin memberikan sekalung penghargaan kepada MKM Travel and Tours yang telah menaja siri-siri podcast kita dengan tajaan yang Alhamdulillah agak lumayan. Terima kasih MKM Travel. Dan MKM Travel ni kita bukanlah nak kempen ke nak promosi apa, tapi memang terkenal travel yang dipercayai dan mengamalkan manasik Datuk berdasarkan manasik umrah dan haji Rasulullah. Dan baru ni ada viral satu travel yang menipu jemaah ni bulan puasa ni. Dia kata ada berbuka, ada sahur, sampai sana tak ada berbuka, tak ada sahur. Kan dia ingat sampai Palestin, tengok sampai di Mekah kan. Jadi terima kasih MKM Travel di atas tajaan, dan kita mengalu-alukan mana-mana pihak untuk menaja kita ni, insya-Allah. Mudah-mudahan dakwah ini dapat disebarkan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan dalam bulan Ramadan dengan tajuk-tajuk yang lebih santai dan lebih ilmiah sesuai dengan semangat Ramadan. Selamat berbuka. InsyaAllah Allah Ta'ala terima amalan kita. Terima kasih Datuk, Doktor. Jangan serik untuk terus bersama dengan Fikrah dan Hujah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bertemu lagi insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.